Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Selamat petang Kuala Lumpur, selamat petang Malaysia, selamat petang Nusantara. Bersama saya Nurbai Hassan dan saya Radita Arman Muhammad. Pada hari ini 19 November 2015 bersamaan dengan hari Khamis melalui Radio Durian Nusantara bangkit dan maju bersama ASEAN. Dan saya akan memulakan pengenalan bagi berita Nusantara pada hari ini 19 November 2015 bersamaan dengan hari Khamis mengenai keadaan cuaca sekitar Selangor, Lembah Kelang, Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan berdekatan dengannya. Menurut portal ataupun laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia, diramalkan berlakunya ribut petir di beberapa tempat pada petang nanti dan hujan pula di 1-2 tempat pada waktu malam. Oleh itu kepada pengguna-pengguna jalan raya seperti biasa, seperti yang telah dinasihatkan sebelum-sebelum ini agar lebih berhati-hati ketika memandu kereta ataupun menunggang motosikal di dalam keadaan hujan. Oleh kerana hujan kali ini akan mengakibatkan banjir kilat ataupun bencana alam iaitu tanah runtuh, jadi berhati-hati, kena memberikan tumpuan yang lebih terhadap pemanduan. Rancang perjalanan jika tidak mahu terperangkap dalam kesesakan lalu lintas. Awasi juga jarak kenderaan untuk mengelakkan sebarang kemalangan. Yang penting sekali, patuhilah arahan daripada pihak berkuasa tempatan jika berlakunya bencana alam seperti tanah runtuh di kawasan anda dan juga banjir kilat yang melanda. Dan untuk pengetahuan para pendengar dan pengetahuan Radi juga, setakat ini Perak telah mencatatkan mangsa banjir yang tertinggi dan mereka dan kebanyakan daripada mangsa banjir telah pun dipindahkan ke kawasan yang lebih tinggi dan saya rasa saya dapat menjangkakan bahawa sebab kita dah nak masuk bulan Disember akan lebih ramai lagi mangsa banjir dan sekarang ini pun sudah ada telah ada pengeluaran mengenai bantuan banjir. Jika ingin memberikan sumbangan, memberikan bantuan dari segi baju ataupun pampers, lampin, tuala wanita, kemudian makanan dalam berbentuk kering, hanya layari laman web yang laman web tertentu untuk memberikan sumbangan. Okey. Dan Radi, apakah peristiwa-peristiwa menarik yang berlaku pada tarikh hari ini iaitu 19 November? Ya, hari ini 19 November yang pertama merupakan hari pembebasan di Mali. Hari pembebasan ialah satu hari, selalunya dianggap sebagai cuti umum yang memperingati pembebasan sesuatu kawasan atau negara serupa dengan hari kemerdekaan. Pembebasan menandakan sama ada tarikh revolusi seperti di Cuba atau berakhirnya pendudukan oleh kuasa lain. Oleh itu berbeza daripada kemerdekaan dengan mengertikan pemisahan daripada pihak lain. Dan 19 November adalah hari pembebasan di Mali. Mali atau dikenali sebagai Republik Mali adalah sebuah negara yang tiada pinggir pantai atau lautan dan terletak di Afrika Barat. Sebelumnya merupakan jajahan Perancis. Negara terbesar kedua di Afrika ini berbatas dengan Algeria di sebelah utara, Niger di timur, Burkina Faso dan Cote d'Ivoire di selatan, Gina di barat daya dan serta Mauritania di barat. Sempadan kawasannya di sebelah utara memanjang ke tengah gurun Sahara. Majoriti penduduknya tinggal di wilayah selatan di mana terdapat Sungai Niger dan Senegal. Negara ini dahulunya bernama sebagai Sudan Perancis. Ia mengambil nama daripada Empayar Mali. Ada beberapa daripada sumber-sumber jadi Mali adalah seperti emas, uranium, ternakan dan garam. Kira-kira separuh daripada populasi Mali hidup di bawah garis kemiskinan antarabangsa. Dan ini menarik. 19 November juga merupakan Hari Lelaki Antarabangsa. Wow.
Hari Lelaki. Lelaki. Ya. Hari Lelaki Antarabangsa ialah acara tahunan antarabangsa yang disambut pada 19 November. Dirasmikan pada tahun 1999 di Trinidad dan Tobago. Hari tersebut dan acaranya telah mendapat sokongan daripada pelbagai individu dan kumpulan di Australia, Caribbean, Amerika Utara, ASEAN, Eropah dan Afrika. Berucap pada UNESCO, pengarah Women and Culture of Peace yang bernama Ingeborg Brins berkata tentang HLA atau Hari Lelaki Antarabangsa, ini adalah idea yang hebat dan memberi keseimbangan gender. Beliau menambah bahawa UNESCO melihat kepada kerjasama dengan penganjur. Selamat Hari Lelaki Antarabangsa. Antara peristiwa yang berlaku pada 19 November, yang pertama pada tahun 1493, iaitu Christopher Columbus menjadi orang Eropah pertama mendarat di Puerto Rico, sebuah pulau yang dinamakannya sebagai San Juan Bautista. Dan seterusnya pada tahun 1863, iaitu Perang Saudara Amerika, iaitu Presiden Amerika Syarikat ketika itu Abraham Lincoln menyampaikan ucapan Gettysburg. Ucapan Gettysburg adalah ucapan oleh Presiden Amerika Syarikat ketika itu, iaitu Abraham Lincoln, salah satu yang paling terkenal dalam sejarah Amerika Syarikat. Ia telah disampaikan oleh Lincoln semasa Perang Saudara Amerika Syarikat pada petang Khamis 19 November 1863. Didedikasi di Pusara Kebangsaan Gettysburg di Gettysburg, Pennsylvania 4 setengah bulan selepas Perang Saudara Amerika Syarikat, di mana tentera mengalahkan negeri-negeri gabungan Amerika Syarikat dalam pertempuran Gettysburg. Ucapan Abraham Lincoln ditulis dengan teliti. Ucapan kedua untuk hari itu telah dianggap sebagai salah satu ucapan paling hebat dalam sejarah Amerika Syarikat. Hanya dalam tempoh lebih 2 minit, Lincoln menegaskan prinsip kesaksamaan manusia didukung oleh pengisytiharaan kemerdekaan dan mengisytiharkan Perang Saudara sebagai pejuang untuk memelihara kesatuan yang berpecah disebabkan krisis pemisahan dengan kelahiran baru kebebasan bagi semua rakyat. Lincoln turut menafsirkan kembali Perang Saudara sebagai bukan sekadar pihak Union tapi juga prinsip kesamaan manusia. Dan peristiwa seterusnya pada tahun 1969, bermain untuk Santos FC menentang CR Vasco da Gama, pemain bola sepak Brazil Edson Arantes atau lebih dikenali sebagai Pele, menjaringkan gol ke-100-nya melalui satu sepakan penalti. 19 November 1969 merupakan jaringan ke-1000 untuk Pele. Dan sedikit mengenai Pele yang lahir pada 21 Oktober 1940, ia lebih dikenali sebagai panggilannya atau gelarannya Pele ialah pemain bola sepak Brazil yang telah bersara. Beliau dianggap oleh kebanyakan pakar bola sepak dan bekas main sebagai pemain bola sepak sepanjang hayat. Dan 19 November 1969 merupakan jaringan gol ke-1000 pribadi beliau. Dan seterusnya, peristiwa yang berlaku pada tahun 1985 iaitu peristiwa Memali yang berlaku di Kampung Memali, Mukim Siong Baling, Kedah Darul Aman, Malaysia. Peristiwa Memali 1985, peristiwa berlaku pada 19 November 1885 di Kampung Memali, Baling, Kedah. Insiden ini mengorbankan 14 orang dan berpuluh-puluh yang lain cedera serta penahanan beratus-ratus orang. Kesemua yang ditahan telah dibebaskan kecuali 36 orang.
Mereka ditahan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA dalam pertempuran antara orang kampung dengan pihak polis. Ustaz Ibrahim Mahmud atau lebih dikenali dengan panggilan Ibrahim Libya telah terbunuh. Polis memanggil operasi ini sebagai Operasi Angkara atau Operasi Hapus. Peristiwa ini terjadi ketika Datuk Seri Musa Hitam menjadi Timbalan Perdana Menteri Malaysia dan Menteri Keselamatan Dalam Negeri, dan ketika itu Tun Dr. Mahathir bin Mohamad selaku Perdana Menteri Malaysia dilaporkan berada di China. Dan berhubung dengan itu, 19 November juga merupakan hari kematian atau hembusan nafas terakhir Ustaz Ibrahim Mahmud, iaitu tokoh agama Islam pada tahun 1985. Sedikit mengenai beliau, iaitu Ustaz Ibrahim Mahmud, juga dikenali sebagai Ibrahim Libya, merupakan seorang tokoh agama dan ahli politik yang terbunuh dalam peristiwa Memali 1985. Ustaz Ibrahim lahir dan tinggal di Kampung Memali, Mukim Siong, Baling Kedah. Beliau merupakan lulusan Universiti Al-Azhar Mesir dan kemudian belajar lagi di India dan Libya. Bekerja sebagai pegawai pendakwah di bahagian agama, iaitu JAKIM, di Jabatan Perdana Menteri. Beliau kerap berceramah mengenai Islam di saluran RTM1 Malaysia. Kemudian memulakan kelas agama dan sekolah agama di kampungnya di Kampung Memali. Beliau ingin meneruskan usaha tuan-tuan guru pada masa yang dahulu yang membuka sekolah pondok atau sekolah agama. Perjuangannya sealiran dengan PAS dan beliau menyertai PAS kemudiannya. Ustaz Ibrahim didakwa membawa ajaran sesat dan pada tahun 19 November 1985, polis datang untuk menahannya di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA. Beliau enggan menyerah diri menyebabkan berlaku pertempuran antara polis dan pengikutnya dan beliau turut terkorban pada hari tersebut, iaitu 19 November 1985. Itu saja sejarah yang berlaku pada 19 November. Kita teruskan. Dan saya pula ingin berkongsi mengenai 10 fakta sebenar tentang fashion show. Ini untuk penggemar kepada penggemar terutamanya wanita yang menggemari fashion show seperti KL Fashion Week dan sebagainya lah. Ini saya rasa kepada yang mengikuti arus fashion. Okey, dan mungkin bila saya dah bacakan fakta-fakta ini, ada yang terkejut dan saya sendiri terkejut bila membaca fakta-fakta ini. Sebab itu saya ingin sekali berkongsi dengan para pendengar kerana antaranya, tahukah kamu yang tidak semua model yang berjalan di pentas peragaan dibayar? Jadi, okey, saya ingin kongsikan keadaan sebenar di sebalik tabir fashion show ataupun runway show. Okey, yang pertama, mereka fashion upah selebriti untuk datang ke persembahan fashion mereka. Bukanlah selebriti tu saja-saja nak datang untuk support, sebenarnya dia diberi upah. Jadi Radi, kalau awak selebriti, awak akan mendapat upah untuk datang ke fashion show. Datang saja dapat bayaran. Datang saja, senyum saja dan pakai label mereka. Okey, dalam bahasa Inggerisnya, celebrities equal press coverage and press coverage equal fame. So jadi bila selebriti datang, automatically akan ada press coverage. Itu akan ada media yang highlight selebriti itu menggunakan pakaian label perika fashion berkenaan. Itu salah satu orang kata win-win situation yang akan didapati oleh fashion designer berkenaan. So jadi good publicity sangat penting apabila berpuluh persembahan fashion diadakan setiap hari pada minggu fashion. Semakin terkenal selebriti itu, semakin tinggi bayarannya dan semakin besar hip fashion show itu. Contohnya, jika Fazura dijemput untuk datang ke sebuah fashion show, contohnya ke KL Fashion Week untuk Rizalman contohnya, Rizalman akan membayar Fazura itu kerana Rizalman berpendapat bahawa bila Fazura datang akan ada media yang datang dan at the same time media akan buat coverage tentang
persembahan peragaan fashion show itu. Boleh dikatakan selebriti ini menarik media untuk Ya, cover. itu sebenarnya sangat, selebriti ni sangat kuat tarik magnetnya. Okey, yang kedua, peragawati ataupun model sebenarnya kerja secara percuma sahaja. Peragawati baru dan bekerja untuk mereka yang kurang dikenali atau baru dalam industri fashion selalunya tidak diberi bayaran. Ini untuk yang orang kata amateur. Model amateur atau model amateur equivalent tu dengan fashion designer yang amateur. Mereka sebab fashion designer yang baru, yang amateur, mereka tiada modal lagi untuk membayar model-model ini. Jadi sebab itu mereka selalunya akan menggunakan, jika ada rakan-rakan yang cantik yang boleh menjadi model cukup ketinggian, mereka akan panggil untuk dalam orang cakap datang untuk beri support, sokongan kepada mereka. Kemudian sebaliknya, antara orang kata token yang mereka dapat, peragawati ataupun model yang kerja secara percuma ni, mereka akan dapat, token yang mereka dapat adalah diberi baju percuma daripada mereka itu mengikut nilai yang ditentukan. Dan jika mereka tidak berminat, nak buat apa kan? Selalunya mereka akan diberi baju lah. Dan kebanyakan model akan menerima baju itu. Okey, seterusnya. Yang ketiga, editor majalah terutamanya pinjam baju dan aksesori daripada mereka untuk dipakai ke pertunjukan fashion. Ini kadang-kadang agak memalukan sebenarnya. Tetapi inilah dia punya, orang kata, inilah resamnya. Kan? Kebanyakan editor tidak bergaji besar, melainkan berasal daripada keluarga kaya. Mereka bergantung kepada hadiah dan meminjam barangan daripada mereka untuk menggayakan diri dengan hajat. Para street style photographer akan mengambil gambar mereka. Yang keempat, hadir ke fashion show hanyalah untuk tayang muka dan bukanlah untuk lihat koleksi pakaian. Okey. Actually, tipulah kalau kita beri perhatian setiap kali menghadiri fashion show. Sudah tentu ini lebih mudah untuk tatap koleksi pakaian secara online. Kita boleh lagi belik, lagi lebih orang kata mendalam. Sebab fashion show tu dia sekali lalu je. Ya, betul. Pergi, balik kan. Tak boleh nak tengok betul-betul. Dan berminggu-minggu selepas pertunjukan fashion, kesemua jenama akan mengadakan preview untuk para editor melihat koleksi dengan lebih dekat. Jadi hadir ke fashion show hanyalah untuk menentukan who's who in the fashion industry, siapa dalam fashion industry, nak buat networking, berkenalan, bergaul, orang kata nak sosialitas lah. Kan. Dan kemudian yang paling best sekali, post lah gambar dekat media sosial. Itu yang paling orang kata gempak pun kan. Di fashion show itu, fashion show ini. Okey, yang kelima, di mana kamu duduk di sesebuah fashion show itu buktikan status kamu. Tempat duduk pun dia buktikan status. Di New York Fashion Show contohnya, New York Fashion Week, barisan paling hadapan dan sebelah kiri di pentas paling hujung selalunya dirujuk sebagai numbering A11, selalu A11, selalunya di reserve ataupun dikaskan untuk majalah Vogue, khususnya Anna Wintour, ataupun editor-in-chief, pengarah fashion, dan kesemua VVIP ditempatkan di barisan depan. Editor yang lain, pembeli, bloggers pula diletakkan di baki tempat duduk yang masih kosong, dan sangat pentingkan kedudukan mereka bersebelahan dengan siapa mereka duduk. Jika editor diberi tempat duduk yang dirasakan tidak layak dengan statusnya, mereka akan seringkali minta untuk diberi tempat duduk baru, dan ianya boleh memeningkan kepala memeningkan kepala para pengurusan. Dan jika mereka tidak mendapat tempat yang mereka ingini, dan mereka berasa tidak bersalah, mereka akan pulang daripada dilihat duduk di unpopular seat. Mereka lebih rela balik daripada duduk dekat tempat yang unpopular seat. Mereka nak duduk kat depan, nak dilihat. Itulah dia kan. Okey, yang keenam, sebenarnya tiada apa yang istimewa dalam gift bag ataupun door gift tu. Kan kalau kita selalu datang ke acara, terutamanya acara fashion show, mereka akan ada door gift, dan door gift tu selalunya macam-macam lah. Tapi sebenarnya tiada apa yang istimewa pun. Beberapa barisan pertama selalunya diberikan beg hadiah di atas kerusi, tetapi hadiahnya tidaklah menarik mana seperti beberapa produk kecil seperti daripada penaja korporat yang membayar mereka lebih wang untuk meletakkan
meletakkan produk mereka dalam beg hadiah itu. Kadang-kadang diselitkan juga kupon laser hair removal ke ataupun facial tetapi orang jarang menggunakannya sebab benda tu tak popular pun. Setakat pada barang kecil-kecil je kan. Yang ke-8, baju yang dilihat di atas pentas fashion, kemungkinan kita tidak akan lihat di butik pun. Pernah tak tengok fashion show yang avant-garde? Ya, betul. Kan tak ada jual kat butik sebenarnya. Kan? Mungkin Lady Gaga lah, khas untuk dibuat untuk Lady Gaga je. Tidak kira betapa fashion editor sukakan busana itu, jika butik tidak sukakannya, mereka tidak akan hasilkannya dan ia tidak mungkin boleh didapati. Butik juga selalu meminta sesebuah jenama itu untuk mengolah koleksi mereka supaya lebih senang untuk dijual. Contohnya menambah lining ke fabrik yang jarang, menukar rona, menggunakan zip daripada butang dan sebagainya. Okey, yang ke-9. Minuman keras ataupun minuman alkohol percuma di mana-mana. Tetapi ini hanya berlaku di fashion show antarabangsa sahajalah. Kalau selalunya di parti tetapi juga di fashion show itu sendiri dan di lounge yang ditaja khas untuk para fashion editor berehat, di antara persembahan fashion dihidangkan minuman keras. Jika tidak berhati-hati, kita boleh mabuk tanpa disedari. Kan? Sebab memang banyak. Tapi memang it's only for international fashion show. Jarang yang kita boleh lihat di KL Fashion Week. Tidak ada. Okey. Yang terakhir sekali, persembahan selalu bermula lewat. Pertunjukan fashion bermula sekurang-kurangnya 15 minit lewat dan biasanya ia hampir 30 minit lewat. Kadang-kadang ia juga terjadi kerana mereka mahu menunggu seseorang editor penting ataupun pembeli untuk tiba. Persembahan yang bermula lewat juga terjadi mungkin kerana model masih dipakaikan pakaian atau baju masih dijahit last minute. Ramai mereka membuat semakan terakhir mereka sehingga masa terakhir. Tetapi Marc Jacobs, seorang pelakon fashion terkenal, dan Oscar de la Renta dikecualikan kerana fashion show mereka sangat penting dan bodohlah jika kamu lewat ataupun ketinggalan. Okey. Ini antara yang menarik yang saya nak kongsikan kepada para pendengar yang gilakan fashion show sebab saya pernah pergi KL Fashion Week tahun lepas dan tahun ini KL Fashion Week pula saya nampak feedback yang diterima. Kebanyakannya rata-ratanya adalah para muda-mudi yang sangat into fashion dan ini adalah 10 fakta yang mungkin kita tidak tahu dan 10 fakta di belakang tabir fashion show. Dan ada juga muda-mudi yang mendapat pekerjaan melalui fashion show ini. Kerana ada yang orang kata ada setengah tu mereka terlalu ingin menjadi model tetapi mereka tidak tahu peluang. Jadi dengan menyertai Fashion Week adalah cara yang terbaik mereka untuk orang kata pun masuk dua belah kaki menjadi model. Kadang-kadang ada yang menjadi model bidang terjun, kalau model tak sampai lagi sebab kebanyakan seperti mana saya katakan tadi, kebanyakan model peragawati adalah yang tak dibayar. Jadi mereka boleh last minute untuk cancel ataupun last minute mereka tidak mahu menyertai. Jadi anak-anak muda yang punya orang kata enthusiasm yang sangat tinggi ini dan mereka confident, mereka cantik, mereka orang kata akan menjadi bidang terjun dan situ merupakan permulaan mereka untuk menjadi seorang model. Walaupun tak dibayar tetapi asalkan mereka seronok untuk membuat pekerjaan itu. Passion. Yes, yang penting baju yang akan mereka dapat tu. Oh, baju tu mereka akan dapat? Baju itu mereka akan dapat. Okey, itu saja untuk pengenalan dari kami untuk Berita Nusantara pada hari ini, 19 November 2015 bersamaan dengan hari Khamis. Kita ke berita antarabangsa pula. Berita Nusantara. Terima kasih kerana masih lagi bersama dengan kami. Saya Nurbaya Hassan. Dan saya Radita Arman Muhammad. Melalui Radio Durian Nusantara Bangkit dan Maju bersama ASEAN.
Dan untuk berita-berita antarabangsa yang telah disusun oleh kami untuk Berita Nusantara pada hari ini 19 November 2015 bersamaan dengan hari Khamis, antaranya adalah masih lagi mengenai serangan di Paris, di mana Duta Perancis ke Malaysia, Christopher Pennon, memberi jaminan bahawa penuntut Malaysia di negara itu selamat, tetapi menggesa mereka supaya tetap berwaspada berikutan serangan pengganas di Paris Jumaat lepas. Beliau berkata pihak keselamatan Perancis kini berada dalam keadaan berjaga-jaga sepenuhnya bagi menjamin keselamatan orang awam di negara itu. Mereka cuba untuk mengelakkan serangan baru dan mereka sedang melakukan yang terbaik untuk memastikan keselamatan setiap orang di Perancis, termasuklah pelancong dan pelajar. Tiada sebab untuk mempercayai akan ada lagi serangan tidak lama lagi, tetapi mereka perlu kekal berwaspada. Dan pada masa ini, kerajaan Perancis telah mengisytiharkan darurat selama 12 hari dan mungkin akan dilanjutkan ke beberapa hari lagi. Seperti yang kita dah umumkan atau kita telah sampaikan kepada para pendengar Durian Nusantara bahawa Presiden Perancis, Francois Hollande, mahukan darurat sehingga 3 bulan, dan langkah-langkah keselamatan ini akan memberi kuasa luar biasa kepada pihak keselamatan dan polis, dan platform digital alumni Perancis adalah bermatlamat untuk memberi peluang kepada alumni asing untuk mengekalkan hubungan mereka dengan Perancis, sekolah dan universiti, perniagaan dan kebudayaan di sana. Dan Jumaat lepas, pengganas menyerang beberapa lokasi di Paris termasuk restoran, dewan konsert dan stadium mengakibatkan sekurang-kurangnya 129 orang terkorban dan 352 orang cedera. Dan kemudian ditanya juga kepada Christopher Pennon ini berkenaan dengan serangan baru-baru ini, adakah akan menjejaskan ketibaan pelajar asing ke Perancis? Beliau berkata beliau optimis bahawa Perancis akan terus menjadi destinasi pilihan penuntut terutamanya dari Malaysia. Dan beliau berkata setiap tahun secara purata 200 penuntut dari Malaysia melanjutkan pengajian mereka di negara itu, di Perancis, dan percaya keadaan ini akan berterusan. Keganasan adalah satu fenomena global. Ia boleh berlaku di mana-mana dunia dan ia tidak hanya memberi kesan kepada satu negara tetapi seluruh masyarakat antarabangsa. Oleh sebab itu, mereka perlu menyampaikan mesej yang serius kepada pelakunya. Beliau juga berkata masyarakat antarabangsa perlu bersatu dan kekal tenang biarpun terdapat serangan. Mereka sedang berperang dengan pengganas dan yang sangat terancang dan terselaras yang cuba untuk memusnahkan cara kehidupan mereka di Perancis dan memusnahkan setiap apa yang mereka percaya, dan untuk respons yang terbaik mereka boleh berikan ialah meneruskan kehidupan mereka bersama-sama. Ini bersepakat, bersepadu. Dan Duta Perancis ini juga berkata Kedutaan Perancis di Malaysia memantau dengan rapi perkembangan terkini di Paris dan akan mengeluarkan kenyataan bila perlu, dan sesiapa yang ingin bertanya boleh menghubungi kedutaan untuk mendapatkan maklumat. Dan tadi saya ada sebut mengenai alumni Perancis di Malaysia. Ini adalah kerana Christopher Pennon telah pun melancarkan platform alumni Perancis Malaysia di Kuala Lumpur, dan seperti yang saya sebutkan tadi, platform digital alumni Perancis ini bermatlamat untuk memberi peluang kepada alumni asing untuk mengekalkan hubungan mereka dengan Perancis, sekolah dan universiti, perniagaan dan kebudayaan di sana. Okey, seterusnya pula adalah masih lagi mengenai serangan di Paris, di Perancis, di mana 2 militan terbunuh. Polis Perancis masih lagi menggiatkan operasi memburu dalang. 2 suspek pengganas yang berkurung dalam sebuah apartmen di bahagian utara Paris terbunuh dalam satu serbuan polis pada Rabu lepas, termasuk seorang wanita yang mengorbankan dirinya dengan meletupkan jaket yang mempunyai bahan letupan. Sementara itu, sekurang-kurangnya 3 polis cedera dalam satu operasi memburu ahli militan warga Belgium iaitu Abdelhamid Aboud yang dipercayai dalang di sebalik serangan yang mengorbankan 129 nyawa di Paris pada Jumaat lepas. Operasi tersebut dilakukan sebelum waktu subuh, iaitu kira-kira jam 4.30 pagi waktu tempatan di sebuah apartmen di persimpangan Rue de la République dan Rue Corbillon.
Polis sebelum ini berkata 2 hingga 4 suspek disyaki berada di dalam apartmen berkenaan. Kawasan serbuan polis dilakukan berkenaan berdekatan dengan Stade de France, iaitu salah sebuah kawasan yang menjadi lokasi serangan militan yang bersenjata dan pengebom berani mati pada Jumaat lalu. Seorang penduduk tempatan terdengar bunyi das tembakan tanpa henti dan beberapa letupan bom. Sementara itu, pemandu teksi juga turut mendengar beberapa das tembakan mesingan di kawasan yang sama. Serbuan itu dilakukan berikutan Eropah kini berada dalam keadaan berjaga-jaga selepas satu rakaman yang menunjukkan salah satu tempat serangan pada Jumaat lepas didapati menjadi tempat suspek ke-9 berada. Dan seterusnya pula, ini merupakan rakaman video serangan bersenjata di Paris, di mana rakaman video serangan bersenjata di sebuah restoran di Paris pada 13 November lalu telah pun didedahkan oleh sebuah akhbar British Daily Mail, iaitu pada hari ini. Video itu diperoleh oleh akhbar berkenaan daripada rakaman litar televisyen tertutup ataupun CCTV di restoran terbabit. Imej eksklusif itu menunjukkan bagaimana penyerang bersenjata itu menembak restoran berkenaan tanpa belas ihsan. Turut dipaparkan seorang wanita yang bernasib baik tidak ditembak selepas dilepaskan penyerang terbabit. Ajaibnya, tiada seorang pun pelanggan yang sedang makan di situ dan staf restoran berkenaan maut ketika serangan yang berlaku dalam tempoh seminit. Daily Mail turut menamakan seorang penyerang berkenaan yang dipercayai rakyat kelahiran Belgium yang berusia 26 tahun yang dikenali sebagai Salah Abdul Salam. Sehingga kini dia masih lagi belum ditahan, belum berjaya ditahan. Dia masih lagi melarikan diri dalam persembunyian dalam kejadian serangan bersenjata dan pengeboman ke atas kota Paris yang mengejutkan dunia itu. Seperti telah disampaikan, sekurang-kurangnya 129 maut manakala 352 pula cedera parah. Okey, Radi, seterusnya pula apa ya, Radi? Seterusnya dari Arab Saudi, iaitu 8 maut akibat banjir di Arab Saudi. Di Riyadh, angka kematian akibat hujan lebat 2 hari serta banjir di barat Arab Saudi meningkat kepada 8 orang kemarin, termasuk 3 kanak-kanak, kata pihak berkuasa keselamatan di Arab Saudi. Agensi Pertahanan Awam berkata kebanyakan mangsa yang maut datangnya dari kawasan Madinah di barat pentadbiran diraja, di mana 5 mayat mangsa ditemui. Kata pihak berkuasa keselamatan, antara mangsa adalah 2 kanak-kanak. Kemarin agensi itu berkata 2 orang terkena kejutan elektrik di Jeddah, bandar kedua terbesar pentadbiran diraja itu, dan seorang budak lelaki yang berumur 11 tahun lemas di Yanbu di bahagian utara. Dengan kebimbangan lebih banyak hujan, Jabatan Pendidikan mengumumkan sekolah di Jeddah yang ditutup sejak kemarin akan kekal ditutup sehingga ke beberapa hari mendatang. Banjir mengorbankan sekitar 123 orang di bandar Laut Merah pada tahun 2009 yang dahulu, dan kira-kira 10 orang 2 tahun kemudian. Banjir terbaru ini mencetuskan kritikan tajam di media sosial, di mana pengguna menghantar gambar banjir di lapangan terbang antarabangsa Sultan Abdul Aziz Jeddah yang kini menjadi proses pembesaran. 8 pesawat domestik mengalami kelewatan kemarin akibat hujan lebat yang berlangsung ini. Dalam hashtag Jeddah Lemas, pengguna Twitter yang bernama Hassan Al-Harith mendakwa lapangan terbang Jeddah gagal sebelum dibuka. Dan seterusnya berita antarabangsa dari Australia, iaitu firma guaman Australia tuntut sebanyak 10,000 Amerika dolar seunit daripada Volkswagen. Di Sydney, firma guaman Maurice Blackburn berkata akan meminta ganti rugi kira-kira American dollar sebanyak 10,000 atau kalau diringgitkan sebesar RM31,000 Malaysia daripada Volkswagen AG bagi setiap satu daripada lebih 90,000 unit kenderaan syarikat itu di Australia yang dilengkapi peranti pengurangan keluaran asap. Firma guaman itu berkata
Ia sedia memfailkan saman berkumpulan di Mahkamah Persekutuan bagi pemilik kenderaan Volkswagen, Audi dan Skoda di Australia. Syarikat guaman itu menjangkakan jumlah tuntutan keseluruhan bernilai lebih daripada 100 juta Amerika dolar. Volkswagen yang terpalit skandal berikutan dakwaan kereta diesel keluarannya dilengkapi peranti penipu jumlah keluaran asap terpaksa membuat panggilan balik serta berdepan beberapa saman berkumpulan. Itu saja berita antarabangsa dari kami. Kita berhenti rehat sebelum kita ke berita politik dan hal ehwal semasa pula. Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Berita Nusantara. Terima kasih kerana masih lagi bersama dengan kami. Saya Nurbaya Hassan. Dan saya Radita Arman Muhammad. Melalui Radio Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Dan untuk pengetahuan para pendengar, studio kami sangat sejuk kerana di luar sana telah pun hujan dan di beberapa kawasan di sekitar Petaling Jaya juga sudah berlakunya hujan. Ya, betul. Jadi seperti mana yang telah dinasihatkan pada awal tadi, pengenalan berita Nusantara tadi, pandu hati-hati, awasi jarak kenderaan dan jika tidak mahu terperangkap dalam kesesakan lalu lintas, rancang perjalanan anda. Yeah. Okey, baiklah. Okey, antara berita-berita politik dan hal ehwal semasa yang telah disusun oleh kami untuk Berita Nusantara pada hari ini 19 November 2015 bersamaan dengan hari Khamis. Okey, tiada cawangan IS di Thailand, ini kata Ketua NSC. Tidak terdapat cawangan IS ataupun Islamic State di Thailand berdasarkan risikan dan maklumat yang diterima oleh agensi keselamatan negara berkenaan. Semua agensi keselamatan berkaitan telah mengikuti dari dekat maklumat berita yang boleh menjejaskan keselamatan Thailand. Mereka juga memantau berita termasuk laporan bahawa ada pihak di Malaysia merancang menubuhkan sebuah cawangan rasmi IS di Asia Tenggara. Ini kata Jeneral Tawib Netiom, Ketua Kesetujuan Majlis Keselamatan Nasional Thai ataupun NSC. Beliau berkata terdapat 6 kumpulan pengganas di rantau berkenaan. 3 yang besar ialah Abu Sayyaf, Jemaah Islamiah dan Al-Qaeda. Dan mereka dapati wujud idea yang berbeza di kalangan kumpulan itu dalam usaha hendak menubuhkan cawangan rasmi IS atau kumpulan mana yang harus menubuhkannya. Dan beliau berkata lagi, Thailand sentiasa bertukar-tukar maklumat risikan mengenai kumpulan pengganas dengan negara-negara jiran yang lain. Mengenai kumpulan pemisah yang beroperasi di wilayah-wilayah di sempadan Thailand Selatan, beliau berkata tidak terdapat tanda-tanda mereka cuba mengadakan hubungan dengan kumpulan-kumpulan itu. Pemberontak di sempadan di Thailand Selatan tidak menganut kepercayaan sama seperti IS. Oleh itu mereka mempunyai matlamat yang berbeza pula. Seterusnya, ini mengenai Khairuddin, Datuk Seri Khairuddin, iaitu bekas Naib Ketua UMNO bahagian Batu Kawan dan juga peguamnya Matthias Chang, di mana Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur semalam telah memutuskan pertuduhan terhadap bekas Naib Ketua UMNO bahagian Batu Kawan iaitu Datuk Seri Khairuddin Abu Hassan dan peguamnya Matthias Chang adalah tidak tertakluk di bawah Akta Kesalahan Keselamatan dalam kurungan langkah-langkah khas 2012 ataupun SOSMA. Dan Hakim Datuk Muhammad Azman Hussein turut memerintahkan kes berkenaan pula dipindahkan ke Mahkamah Seksyen untuk dibicarakan. Mahkamah turut membenarkan Khairuddin dan Matthias dibebaskan dengan ikat jamin sebanyak RM10,000 Malaysia dengan seorang penjamin. Dan mereka didakwa melakukan kesalahan di mana cuba melakukan sabotaj terhadap perkhidmatan perbankan dan kewangan negara di 5 lokasi, iaitu Pejabat Ketua Bahagian Jenayah Ekonomi dan Kewangan Perancis di Paris, Balai Polis Charing Cross London, United Kingdom, Pejabat Peguam Negara Switzerland di Bern, Balai Polis Wai Chan, Hong Kong dan Ibu Pejabat Polis Cantonment
Singapura antara 28 Jun hingga 26 Ogos tahun ini. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 124L Kanun Kesesaan dalam kurungan Akta 547 dan dibacakan bersama-sama Seksyen 34 Kanun yang sama yang membawa hukuman penjara maksimum 15 tahun. Pada 19 Oktober lepas, Mahkamah Tinggi merujuk kes Khairuddin dan Chiang ke Mahkamah Persekutuan bagi menentukan sama ada pertuduhan mereka yang dihadapi boleh dibicarakan mengikut Akta Kesalahan Keselamatan dalam kurungan Langkah-Langkah Khas Akta 2012 SOSMA. Turut hadir pada prosiding ialah bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan isteri beliau, Tun Dr. Siti Asmah, bekas Setiausaha Agung UMNO iaitu Tan Sri Sanusi Junid serta ahli keluarga Khairuddin dan juga Matthias Chang. Dan sementara itu, Tun Dr. Mahathir menganggap keputusan tersebut mengembalikan keyakinan rakyat kepada institusi kehakiman negara. Beliau sangat gembira dan berterima kasih dan beliau sentiasa percaya bahawa hakim serta sistem perundangan sentiasa neutral berlandaskan undang-undang dan ia akan meningkatkan keyakinan rakyat semula dengan badan kehakiman. Dan selain Tun Dr. Mahathir, Khairuddin turut meluahkan rasa syukur dengan keputusan Hakim Mahkamah Tinggi dan beliau tidak mahu komen lebih tetapi beliau tidak akan berhenti daripada mencari kebenaran dan beliau juga terharu dengan kehadiran Tun Dr. Mahathir, Tun Dr. Siti Asmah serta Tan Sri Sanusi Junid serta isteri beliau iaitu Datin Umi Aida dalam memberikan sokongan terhadap perjuangan beliau ini. Dan bagi saya ia satu perkara yang baik institusi kehakiman di Malaysia ini telah lakukan di mana mereka neutral, mereka mengikut landasan undang-undang bahawa kes berkenaan Khairuddin dan Matthias Chang bukannya di bawah SOSMA. Dan saya sebagai rakyat Malaysia sudah berasa yakin semula jika kita nak membuat sesuatu aduan, kita dah tak takut-takut lagi. Kan? Sebab dulu kita merasakan takutnya nak buat aduan nanti tiba-tiba kena SOSMA pula kan. Sekarang ni kita dah tahu dah dan kes mereka ini dirujuk kepada Mahkamah Seksyen iaitu kepada sesuatu yang lebih ringan lagi. Okey, dan seterusnya yang terakhir daripada saya sebelum saya pass pada Radif. Ini mengenai warga Malaysia yang dipenggal. Dan kerajaan Malaysia masih lagi tunggu pengesahan daripada Filipina. Ini saya ucapkan taziah kepada ahli keluarga yang mangsa dan saya pun Bernard Tan, mangsa adalah bernama Bernard Tan dan kita di Durian Nusantara ingin mengucapkan taziah. Semoga mereka, sebab keluarga Bernard Tan request untuk mayat itu dibawa pulang. Saya harap proses itu berjaya. Kerana dimudahkan prosesnya. Ya, saya harap proses itu berjaya dan dipermudahkan segala urusan. Dan kerajaan masih menunggu pengesahan daripada pihak berkuasa Filipina berhubung dakwaan seorang rakyat Malaysia dipenggal militan Abu Sayyaf di Mindanao, iaitu berlaku pada hari Rabu lepas. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata, Polis Diraja Malaysia ataupun PDRM akan mendapatkan maklumat terperinci daripada pihak berkuasa Filipina berhubung laporan berkenaan. Dan berita itu daripada Mindanao, tetapi secara rasminya Malaysia masih belum dapat mengesahkan perkara itu dan Zahid telah meminta Ketua Polis Negara untuk mendapatkan maklumat sah daripada pihak berkuasa Filipina. Walaupun risikan ada kesahihannya, tapi kerajaan Malaysia harus sahkan secara rasmi. Dan pada 15 Mei lalu, untuk pengetahuan para pendengar, Bernard Tan Ted Fan yang berusia 39 tahun berasal dari Sarawak telah pun diculik kumpulan militan Abu Sayyaf bersama pengurus restoran iaitu Tien Nyuk Fan yang berusia 50 tahun dari restoran Ocean King Seafood di Sandakan, Sabah. Tien dibebaskan iaitu Tien Nyuk Fan yang berusia 50 tahun itu dibebaskan pada 8 November lalu, namun Bernard Tan dipercayai dibunuh dan dipenggal kumpulan itu kira-kira jam 4 petang pada 17 November. Dan ini sangat mengharukan
Dan nampaknya ada solidariti mengenai Bernard Tan ini, di mana Malaysia kutuk sekeras-kerasnya pembunuhan Bernard Tan, dan keluarga Bernard Tan mahu jasadnya dibawa pulang. Okey, Radi. Seterusnya daripada Radi pula. Seterusnya berita mengenai BRIM. 1,400 kes BRIM belum ditunaikan. Tapi okey. Kenapa tersangkut? Tapi BRIM bukannya boleh dapat tiap-tiap bulan. ya, setuju. Sebanyak 11,400 kes bantuan rakyat Malaysia, kes bantuan rakyat satu Malaysia atau singkatannya BRIM masih belum ditunaikan di kawasan luar bandar, terutama di Sabah dan Sarawak. Timbalan Menteri Kewangan Datuk Johari Abdul Ghani berkata dalam menangani masalah tersebut, kementeriannya telah memberi voucher BRIM secara serentak bagi 3 fasa. Kementerian Kewangan mengambil maklum bahawa terdapat beberapa kes terutama di kawasan pendalaman. Sebagai contohnya, di pendalaman Sabah dan Sarawak setakat hari ini kita dapat lihat bahawa terdapat hampir 11,400 kes-kes voucher yang belum ditunaikan oleh mereka. Untuk kawasan pendalaman ini, dia sudah dapat sekali serentak, kata Johari di Dewan Rakyat hari ini. Tambahnya pula, pihak Kementerian Kewangan akan mengkaji semula cadangan untuk memberi wang tunai serta kad debit kepada penerima BRIM bagi memastikan tidak timbul permasalahan jika ia dilaksanakan. Selain itu, Johari berkata, tidak wujud sebarang permasalahan sepanjang pembayaran BRIM fasa 2 dan fasa 3. Johari berkata demikian sebagai menjawab pertanyaan Datuk Henry Sum Agong, iaitu BN Lawas, yang mewakili BN di bahagian Lawas yang menerima meminta Kementerian Kewangan menyatakan mengapa pembayaran BRIM fasa 2 dan 3 untuk tahun 2015 tergendala serta apakah langkah yang akan diambil bagi memastikan pembayaran BRIM akan datang berjalan lancar. Ada komen saya sikit mengenai masalah ni, kan. Seharusnya BRIM ni kita utamakan yang kawasan pendalaman dulu, barulah kawasan di urban, di kota-kota. Sebab kota besar ni orang mudah untuk dapatkan BRIM tu. Betul, sebab kenapa di kawasan dia utamakan yang di bandar dulu? Sebab kawasan pendalaman mereka akan agak terbatas kerana akses mereka untuk mendapatkan benda tu susah. Jadi apa salahnya pemerintah mengutamakan mereka dulu, sebab nak uruskan yang di kawasan urban ni mudah. Sebab kalau di Sabah Sarawak mungkin kekangannya adalah mereka rakyat harus meredah sungai lah, betul, dan sebagainya untuk ke tempat BRIM itu. Sepatutnya jika sudah tahu masalah itu, kerajaan yang harus pergi ke tempat mereka. Mungkin diadakan, orang kata buka satu booth dekat satu daerah, dan mungkin kampung-kampung kecil yang lain boleh pergi ke one spot itu, kan, one stop center itu. Dan tapi seperti mana saya katakan tadi, BRIM bukan boleh dapat bulan-bulan. Bukannya tidak bersyukur, tetapi dan ada, kalau pendapat saya, kalau saya sebagai orang yang tinggal di pendalaman, mungkin pendapat saya, kenapa aku nak redah gunung ganang, nak redah sungai untuk dapat berapa ratus ringgit je. Ya, tetapi bukannya tidak bersyukur. Mungkin bagi saya ada golongan yang sangat berterima kasih kerana bantuan, yang memerlukan khususnya bantuan itu diberikan. Tetapi bagi saya juga, jika kita boleh buat sesuatu dengan gelandangan juga, pun bagus juga. Seperti mana yang dilakukan di Amerika Syarikat, di mana gelandangan mendapat allowance setiap bulan. Betul. Jadi orang kata untuk mengelakkan berlaku kecurian lah, maksudnya mengelakkan mereka melakukan jenayah kecil seperti merompak, mencuri dan sebagainya, kan. Dan saya rasa kerajaan juga harus buat begitu, memberi allowance kepada gelandangan tiap-tiap bulan supaya mereka dapat mengekang aktiviti-aktiviti jenayah kecil ini. Dan bagi saya, walaupun saya tak dapat BRIM, saya tidak pernah memohon BRIM. Walaupun saya tidak dapat BRIM, walaupun pernah mohon, tapi saya tak tahu kenapa saya tak dapat. Tapi bagi saya, mungkin bukan rezeki saya, tetapi bahagian saya tu kan lebih bagus disalurkan kepada gelandangan ini. Dan seperti contoh yang saya bagi tahu tadi, dana-dana di Perancis juga, mereka ada dana untuk penganggur. Tapi syarat dia bagus.
bagaimana nak mengisytiharkan seorang ini penganggur, sekurang-kurangnya dia ada 4 kali percubaan untuk interview. Untuk memohon kerja, untuk jadi dia sudah temuramah, melangsungkan temuramah. Kalau dia gagal, dia akan dapat surat gagal. Maknanya dia kena ada 4 surat gagal. Dia layak memohon untuk dapat dana dari pemerintah, iaitu sumbangan daripada pemerintah untuk yang penganggur. Betul, saya sangat setuju dan saya harap kerajaan kita harus mencontohi negara-negara maju. Jika ingin memberi sumbangan, if money is king, so jadi use wisely. Ya, betul. Jika pemimpin kita menganggap bahawa duit itu adalah raja, jadi gunakan kerajaan itu dengan sebaik mungkin untuk rakyat. Kerana bagi saya, kalau you boleh bagi BRIM kepada rakyat, bagi juga sedikit sumbangan kepada gelandangan. Tak perlulah mereka. Atau golongan penganggur tadi. Tapi seperti yang Ain cakap, kita boleh copy sistem di luar, tapi bukannya copy 100%. Kadang-kadang pihak pemerintah ni akan cakap kita tak sama dengan negara. Tak, maksudnya kita copy yang bagus, tapi menggunakan kaedah-kaedah yang sesuai di Malaysia. Itu saja. Betul. Okey, seterusnya masih lagi mengenai dana. Tapi sekarang mengenai Dana Bumiputera. Sistem penyampaian Dana Bumiputera masih lemah. Itu yang disampaikan oleh Khairul Azwan. Sistem penyampaian dana khusus untuk Bumiputera terbukti masih lemah apabila masih ada masih ada pelbagai rungutan dan aduan daripada orang ramai tentang kesukaran mendapat maklumat serta proses birokrasi yang terlalu remeh. Naib Ketua Pemuda UMNO iaitu Khairul Azwan Harun berkata isu itu semakin serius selepas pelbagai bentuk geran, dana serta inisiatif mesra rakyat yang diumumkan kerajaan tidak dapat dirasai oleh pihak-pihak yang sepatutnya. Golongan sasar ini khususnya usahawan Bumiputera yang baru hendak bertapak. Kita kesal dengan sistem penyampaian dan melihat isu ini merupakan isu serius khususnya kepada usahawan Bumiputera yang baru hendak bertapak, kata beliau kepada media. Khairul Azwan turut memberitahu umum sedia maklum pelbagai jenis dana, tabung dan agensi ditugaskan untuk melihat agenda pembangunan Bumiputera merentas pelbagai kementerian sedia ada hari ini. Ia termasuk dana Kementerian Kewangan, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri atau singkatannya MITI, Kementerian Luar Bandar dan Wilayah iaitu KKLW, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani, Kementerian Sumber Manusia, Kementerian Komunikasi dan Multimedia serta Kementerian Belia dan Sukan. Pada itu, Khairul Azwan turut melihat antara punca utama perkara ini berlaku ialah budaya dan mentaliti pengasingan iaitu terdapat kesukaran dalam memadamkan program dan dana kepada kumpulan sasar. Kekangan birokrasi dan kekurangan maklumat menyumbang lagi kepada kelemahan pelaksanaan sehingga ada dana yang tidak sampai ke golongan sasar, ada pula yang tidak dimanfaatkan sepenuhnya. Oleh itu katanya konvensyen Dana Bumiputera yang akan dianjurkan oleh Pergerakan Pemuda UMNO pada 28 November nanti diharap menjadi satu jalan penyelesaian terhadap masalah yang berulang kali berlaku setiap tahun atau tahun demi tahun. Kami akan menjemput wakil-wakil kementerian serta pemegang taruh yang berkait dengan konvensyen yang akan diadakan di Pusat Dagangan Dunia Putera PWTC. Ia akan mencapai satu resolusi yang akan memberi penyelesaian jangka masa panjang. Konvensyen ini juga akan menyampaikan para usahawan Bumiputera yang telah mendapat geran, dana atau bantuan serta usahawan baru yang ingin memulakan perniagaan bagi bertukar pandangan dan berkongsi pengalaman. Itu yang disampaikan oleh Khairul Azwan kepada wartawan. Dan seperti biasa, masalah dana, masalah pokok dia penyampaian, penyaluran dia tak telus, tak sampai dekat orang-orang. Sama macam masalah BRIM tadi, tak telus, dia tak sampai. Sekian saja untuk politik dan hal ehwal semasa. Kita berhenti sebentar sebelum kita ke ekonomi dan bisnes.
Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Berita Nusantara. Terima kasih kerana masih lagi bersama dengan kami. Saya Nurbaya Hassan. Dan saya Radita Arman Muhammad. Melalui Radio Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Dan untuk berita ekonomi dan bisnes pula, untuk berita Nusantara pada hari ini 19 November 2015 bersamaan dengan hari Khamis. Antara yang disusun adalah mengenai Malaysia akan lebih kompetitif selepas menyertai TPP. Ini kata Perdana Menteri Malaysia Najib Tun Razak. Najib berkata perkara itu dinyatakan oleh wakil-wakil daripada Majlis Perniagaan Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik ataupun APEC, iaitu Amerika Syarikat, dalam pertemuannya bersama anggota Majlis Perniagaan Amerika Syarikat ASEAN dan Dewan Perdagangan Amerika Syarikat di Manila, Filipina pada hari Selasa lepas. Dan mereka juga mengalu-alukan negara ASEAN lain mengikuti jejak langkah Malaysia untuk menyertai TPP. Wakil Perniagaan berkenaan turut menyampaikan penghargaan kepada Malaysia di atas usaha Malaysia menyelesaikan proses rundingan yang kini masih lagi dalam peringkat domestik. Dan pada itu, Perdana Menteri Malaysia berkata, Najib Tun Razak berkata, wakil daripada Majlis Perniagaan APEC Amerika Syarikat itu turut memuji pendekatan mesra niaga kerajaan dan pulangan daripada pelaburan mereka di Malaysia. Katanya lagi, pujian dan keyakinan oleh wakil-wakil perniagaan itu membuktikan bahawa dasar kerajaan, antaranya dasar transformasi ekonomi, berkesan dan mendapat sambutan negara luar, terutama daripada komuniti perniagaan. Okey, dan untuk pengetahuan para pendengar, Najib Tun Razak masih lagi berada di Manila bagi menghadiri sidang kemuncak pemimpin APEC ke-23 yang akan berakhir pada hari ini. Dan masih lagi berkenaan dengan TPPA, di mana perjanjian tersebut mungkin ditandatangani di New Zealand pada Februari nanti. Februari tahun depan. Ini kata Najib Tun Razak. Dan beliau berkata perkara itu dimaklumkan oleh Perdana Menteri New Zealand, John Philip Key, semasa mesyuarat dua hala di luar sidang kemuncak para pemimpin kerjasama ekonomi Asia Pasifik APEC ke-23 di Manila. John Key juga memaklumkan kepada Najib Tun Razak ada kemungkinan bahawa perjanjian ini ditandatangani di New Zealand pada awal bulan Februari. Sekiranya dalam konteks Malaysia, Parlimen memberi persetujuan kepada perjanjian TPPA. Mesyuarat itu dihoskan oleh Presiden Amerika Syarikat Barack Obama. Dan Najib yang juga Menteri Kewangan berkata beliau telah menjelaskan kepada Perdana Menteri New Zealand mengenai proses ratifikasi Malaysia. Beliau berkata kerajaan akan terus memperbanyakkan perbincangan dengan pihak berkepentingan sehingga TPP dibahaskan di Parlimen pada Januari supaya setiap orang akan memahami peluang dan cabaran di bawah TPP. Negara-negara yang terlibat dalam TPP menyumbang hampir 40% kepada keluaran dalam negara kasar dunia dan ketiga kepada perdagangan global. Dan daripada 21 negara anggota APEC, 12 negara terlibat dengan TPP. Dan itu saja berita ekonomi dan bisnes untuk hari ini 19 November 2015 bersamaan dengan hari Khamis untuk berita Nusantara kita. Dan sebelum kami melabuhkan tirai berita Nusantara, Radi ingin berkongsikan kata-kata bijak dengan para pendengar. Ya, jika kita mampu bersyukur dengan apa yang kita ada, kita takkan risau dengan apa yang bukan milik kita. Dan macam saya katakan tadi, bersyukurlah dengan apa yang ada. Betul, walaupun rezeki yang sedikit. Ya kan, apa yang ada kan. Hari ni makan Maggi lah. Janji makan. Ada, yang penting kita gembira. Okey, sekian saja daripada kami untuk hari ini 19 November 2015 bersamaan dengan hari Khamis. InsyaAllah kita bertemu esok hari Jumaat penghujung minggu untuk minggu ini. Salam hormat, salam damai, cinta kasih sayang. Assalamualaikum. Salam Nusantara.